Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat. Harap semuanya bersedia. Oh, kita sekarang semakin hari semakin dekat dengan kita punya sambutan kemerdekaan. Tak lama lagi kita akan menyambut hari kemerdekaan kita lah. 31 Ogos. Saya pun dah mula kibar-kibarkan bendera depan rumah. Nak tunjukkan rasa sayang kita pada negara. Okey. Jadi yang itu ialah perkara yang orang kata selingan lah selingan. Jadi kita terus kepada kita punya tajuk hari ni iaitu bijak bertindak. Kalau sebelum ni saya recap balik. Saya tunjukkan. Sebelum ni kita dah belajar tentang waspada selalu. Antara perkara-perkara yang kita kena berhati-hatilah. Jadi pada minggu ini kita lebih kepada bijak bertindak. Bijak bertindak ni dia kata elakkan diri kamu daripada situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Kemudian kalau kita tengok pada bulatan tu di tengah-tengah dia kata jaga keselamatan diri kamu ketika di tempat awam. Jadi apa dia cara ataupun situasi yang boleh menggugat keselamatan dan macam mana kita sebagai murid, sebagai manusia, sebagai kanak-kanak yang perlu bertindak untuk mengelakkan daripada bahaya itu ataupun ancaman itu berlaku ataupun terjadi kepada kita. Mari kita lihat. Jadi kita tengok daripada yang bulatan yang bahagian biru bahagian biru. Kalau kita tengok pada bahagian biru, dia kata berjalan secara berkumpulan jika melalui tempat yang sunyi. Jadi kalau anda kata laluan nak balik rumah tu ada kawasan yang sunyi, cadangan daripada buku teks ini dia kata berjalan secara berkumpulan. Senang cerita, kalau ada tempat-tempat yang gelap dan sunyi, ajaklah kawan, ajaklah teman untuk sama-sama melalui jalan tersebut. Tapi kalau anda kata tak ada orang, saya seorang je, macam mana ni? Yang itu, nampak? Yang itu yang dikatakan dengan tajuk kita bijak bertindak. Sama ada awak jangan lalu jalan itu ataupun telefon ibu ayah untuk minta bantuan mereka ambil kita di mana kita berada. Kan? Kita gunalah telefon bimbit kalau ada, kalau tak ada gunakan telefon awam. Biasanya kalau daripada sekolah kita ada sediakan telefon awam, gunakanlah telefon itu. Jangan risau, tak ada duit shilling, kadang-kadang cikgu pun boleh bagi pinjam. Kawan-kawan pun boleh bagi pinjam ataupun nak paling selamat, paling mudah, pergilah ke pejabat. Ataupun kalau mak kita dah pesan tunggu di pondok pengawal, tunggulah di sana. Jangan kita pula jalan kaki balik. Nanti kan mak datang sekolah tengok awak tak ada, mak pun risau. Jadi itulah kita punya antara tindakan yang boleh kita lakukan. Kemudian di bawah kita dapat lihat ada sekumpulan murid, ada yang tarik collar, tarik tali leher, tarik poket, buka beg. Aktiviti apa ni? Betul. Aktiviti membuli. Dia kata beritahu guru atau ibu bapa jika diancam. Okey. Perkara ini seringlah kita dengar berlaku di sekolah ataupun di kawasan-kawasan lain. Berlaku kes-kes macam ni, kes buli. Sekolah kita Alhamdulillah macam orang kata tak dengar lah perkara ni kan. Tapi perkara ini dapat dielakkan. Kalau anda kata berlaku kes buli, kalau anda kata berlaku, apa yang awak boleh buat? Beritahulah guru ataupun ibu bapa jika diancam. Macam-macam cara boleh diklasifikasi sebagai buli. Meras ugut, kan? Ada yang orang kata buli secara emosi. Kan, mengejek-ngejek, tak orang kata tak berhenti kan, hari-hari ejek mengejek. Kalau bergurau sekali-sekala, betul. Tapi kalau hari-hari asyik ejek itulah kira sebagai satu perkara atau aktiviti membuli emosi kan. Jadi kalau anda kata berlaku macam ni, cepat-cepatlah maklumkan kepada guru disiplin, guru kelas ataupun ibu bapa. Supaya kita dapat selesaikan atau kita dapat elakkan perkara ini daripada berterusan. Okey. Kemudian di sebelah kiri. Tengok tu ada orang tu dia bagi apa tu? Telefon bimbit ke tu bagi apa tu nampak dia macam bagi barang. Jadi kalau ikutkan buku teks dia kata jangan menerima pemberian daripada orang yang tidak dikenali. Tiba-tiba dia datang dia bagi awak hadiah. Kan? Ini dah diterangkan pada minggu sebelumnya.
yang mana kita tak ada apa-apa pun hubungan dengan dia. Tiba-tiba dia bagi kita hadiah. Kalau kita masuk pertandingan lain lah. Dan semestinya kalau kita masuk pertandingan, ada nama pertandingan tu, ada sijil, ada suratnya, ada dia punya maklumat. Ni tiba-tiba datang jumpa kita bagi hadiah, something goes wrong. Maksudnya mungkin ada berlaku niat-niat yang tak baik. Kan? Mana mungkin tiba-tiba dia bagi kita hadiah. Jadi kita kena tolak lah. Kita kena tolak dengan cara berhemah. Cakap tak apa, mak saya tak kasih, ambil barang orang bagi kan. Tak apalah encik, saya dah ada barang tu, mak saya dah beli. Cakap terima kasih. Dan kita cepat-cepat pergi ke tempat yang selamat. Tempat yang selamat ialah tempat yang ramai orang. Dan tempat yang ramai orang itu pun kita kena berhati-hatilah. Sebab biasanya kadang lagi ramai lagi bahaya. Tapi tengoklah kawasan-kawasannya macam mana kan. Kalau di sekolah tu biasa di depan pintu masuk, pintu keluar, tempat ibu bapa nak ambil murid tu. Itu. Ramai kat situ. Kita duduk diam-diam kat pondok pengawal. Jangan kita jalan sorang-sorang. Itu bahaya ataupun kalau macam di kedai kan. Awak tengoklah kat mana yang tempat ramai orang. Biasa macam kedai RM2 tu ramai orang kan. Jaga-jaga kat situ lah. Tapi apa-apa pun maklumkan kepada ibu bapa. Itulah. Kalau macam nak keluar tu maklumkan kepada ibu bapa. Ataupun keluarlah dengan penjaga kan. Nak keluar, ajak mak ke. Mak jom keluar. Ada nak kena beli assignment ni lah. Ada nak kena beli tugasan ni lah. Ada nak kena siapkan homework ni lah. Jadi kita maklumkan pada ibu bapa. InsyaAllah mak ayah kita akan bantu. Cuma sekarang Alhamdulillah lah waktu PKP ni. Kebanyakan yang duduk rumah. Yalah bukan saja berehat di rumah lah. Maksudnya kita pun buat kerja di rumah. Awak pun tugasan secara PDPR. Kemudian apa-apa pun mak ayah yang akan beli. Alhamdulillah lah. Cumanya petang-petang, pagi kalau tak ada kelas kan. Hujung minggu tak ada kelas tu jangan lupa kita bersenam. Sebab apa? Kalau dulu awak di sekolah awak banyak berjalan. Pergi kantin kan, berlari-lari turun tangga. Jadi bila di rumah ni mungkin aktiviti awak terhad. Jadi awak perlu bersenam. Untuk apa? Untuk pastikan badan kita sentiasa sihat dan cergas. Okey. Jadi di bawah itu okey. Di bawah itu dia kata apa? Secara berkumpulan cari maklumat. Dia kata secara berkumpulan cari maklumat daripada media bercetak atau elektronik tentang cara mengelakkan diri daripada situasi yang mengancam keselamatan diri kemudian sebarkan secara kreatif. Okey, yang ini kita hold dulu. Okey. Kemudian nota guru terangkan kepada murid tentang risiko. Ini risiko ni saya ada selitkan dalam saya punya soalan melalui Kahoot. Awak boleh cuba buat lah. Soalan tak banyak pun. Cubalah buat. Okey. Cuba buat. InsyaAllah. Dia menguji juga minda berdasarkan video ni dan juga video kawan saya yang saya kongsikan sebelum ni. Awak cuba tengok. Kemudian latihan kita ialah di bahagian uji minda ini. Uji minda ini awak tak perlu cetak lah. Tak perlu cetak. Tak perlu salin sebab dia ada gambar. Saya tak nak awak lukis-lukis. Saya tahu lukis awak cantik. Tapi saya tak nak penatkan awak. Awak pun ada banyak lagi subjek kan. Yang memerlukan awak mencetak, melukis dan sebagainya. Jadi tugasan kita pada minggu ni senang saja. Selain daripada permainan interaktif. Awak jawab soalan ni dalam buku teks. Tandakan guna pensel. Ambil gambar. Kemudian nanti lepas dah ambil gambar, dah hantarkan pada saya secara personal. Awak padamkan semula lah. Sebab nanti tahun-tahun depan orang lain nak pakai pula. Jawapan dah ada. Kan? Awak jawapan tu pandai, hebat-hebat. Jawapan semua betul. Kan? Nanti kan orang tahun depan kata, cikgu dah ada jawapan. Jadi awak padamkan siap-siap lepas. Ambil gambar. Alright. Nanti saya tandakan secara digital lah. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Kita perlu bijak bertindak dalam apa segala cara sekalipun untuk menjaga keselamatan, mengurangkan risiko bahaya yang boleh mengancam diri kita dan juga keluarga. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan minta maaf kalau ada kata ada kekurangan dan juga sama-sama kita menyambut merdeka norma baru di rumah. Jaga diri, stay safe. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Bye.